Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pastinya semua terkejut kalau semua tahu kebenarannya. Okey. Tetapi kebenaran tetap kebenaran, perlu untuk diketahui, dan kebenaran itu akan membawa kepada perubahan total di dalam kebaikan untuk seluruh rakyat negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Skandal 1MDB masih lagi berjalan dan kita menantikan keputusan demi keputusan, pengumuman demi pengumuman daripada figura-figura penting di negara Malaysia, terutamanya daripada SPRM dan sebagainya. Okey. Ada satu dokumen terbaru yang baru diterima. Skandal 1MDB tidak akan selesai selagi pelakunya tidak dihukum. Skandal 1MDB tidak akan selesai selagi pelakunya tidak dihukum. Kamu setujukah dengan tajuk artikel itu? Skandal 1MDB tidak selesai selagi pelakunya tidak dihukum. Saya setuju tuan-tuan dan puan-puan. 24 April 2022 ada satu artikel daripada shahbudin.com.net bertajuk Skandal 1MDB tidak akan selesai selagi pelakunya tidak dihukum. Setuju. Jadi siapa pelaku sebenarnya? Okey, so kamu komen. Siapa pelaku sebenar di dalam 1MDB ini? Pada pendapat kamu siapa? Siapa yang pelaku sebenar, siapa yang proksi, siapa yang jadi kambing hitam, kambing putih, kambing biru, apa-apa ajalah. Okey, Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Azam Baki berkata, pelaku skandal 1MDB mesti dibawa ke muka pengadilan atas tindakan jahat mereka. Bukan jahat saja, kejam ni. Curi duit negara berbilion-bilion. Lepas itu yang terlibat bukan satu negara, bernegara-negara. Yang terlibat bukan orang-orang biasa. Ini orang-orang kaya ni. Oh iyo. Dalam ucap pertama pada Forum Pencegahan Rasuah Malaysia 2022, beliau telah menegaskan bahawa masih ada kerja yang perlu dilakukan sebelum skandal itu boleh diselesaikan. Of course, katanya tugas belum selesai. Rakyat Malaysia mesti menuntut accountability penuh ke atas setiap sen yang dilaburkan dalam 1MDB. Setuju sangat, setuju. Diharap orang ramai yang berada di sini turut sama menyeru setiap pelaku jenayah ini didakwa atas perbuatan jahat mereka. Betul lah. Lakukan. Kasih penjara semua orang yang terlibat. Ini memang bukan fitnah lagi. Sebab kenapa? Sudah ramai orang dipenjarakan. Di Amerika sudah ada penjara, di negara sebelah Arab sudah, di Singapura sudah. Jadi memang bukan fitnah lagi, memang betul-betul ada kejadian ini. Jadi kasih penjara semua yang terlibat. Sama ada kesian atau tidak, itu lain cerita. Apa boleh buatlah, salah tetap salah. Azam menegaskan bahawa pengalaman Malaysia dalam mendapatkan semula sejumlah besar aset dipuji pelbagai pihak sekaligus menyebabkan pegawai SPRM berkongsi pengalaman tidak ternilai mereka di platform antarabangsa. Katanya pada tahun 2020 dan 2021 SPRM berjaya mendapatkan semula kompaun. SPRM berjaya mendapatkan semula kompaun dan penyelesaian yang berjumlah 19.11 bilion ringgit Malaysia termasuk penghantaran pulang hasil jenayah berhubung 1MDB. Azam berkata agensi itu membuka 829 kertas siasatan, membawa kepada 851 penahanan pada tahun 2021 sahaja. Wow. Menurutnya, dalam 4 bulan pertama tahun ini, SPRM telah membuka 376 kertas siasatan yang membawa kepada 415 penahanan. Katanya semasa penularan pandemik, SPRM juga sentiasa sibuk dengan siasatan yang berkaitan dengan COVID-19. Katanya kita tidak pernah mendedahkannya sebelum ini, tetapi SPRM sedang menyiasat rasuah dalam perolehan perkhidmatan, perubatan dan salah guna kuasa dalam menyalurkan bantuan serta pakej rangsangan. Wah, pakej rangsangan pun ada juga. Katanya SPRM turut menyiasat penipuan berhubung pemalsuan peralatan perlindungan perubatan seperti pelitup muka dan sarung tangan serta rasuah oleh penguat kuasa yang menyeliak perintah kawalan pergerakan PKP. Menyedihkan
Walaupun dalam pandemik ini, beberapa pembelian ini dicemari rasuah, ini menunjukkan ada sesetengah orang tidak bertanggung jawab yang mengambil kesempatan mendapatkan duit secara haram daripada kesakitan dan keadaan malang orang lain. Aduh, ini tak patut terjadi. Berita ini dipetik daripada malaysiatoday.com, diterbitkan semula di sahabudinhusin.com.net. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya seorang lagi tokoh politik dipenjara. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini Presiden parti yang baru saja ditubuhkan, tuan-tuan dan puan-puan. Presiden yang baru saja, parti yang baru saja diumumkan, baru saja ditubuhkan, akhirnya telah didapati bersalah dan telah dipenjara selama 3 tahun, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Peter Anthony didapati telah menipu 4 individu termasuk Najib Razak untuk dapatkan kontrak di UMS, kata hakim. Datuk Peter Anthony telah menipu 4 individu termasuk Datuk Seri Najib Tun Razak bagi mendapatkan kontrak kerja operasi dan penyelenggaraan sistem mekanikal dan elektrikal MNE di Universiti Malaysia Sabah UMS bernilai hampir 25 juta ringgit Malaysia untuk diberikan kepada syarikat miliknya Asli Jati Engineering Sdn Bhd. Hakim Mahkamah Session Azura Alwi dalam penghakimannya berkata, Peter telah menipu Najib yang ketika itu Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dengan menyatakan dia mendapat sokongan UMS bagi kontrak kerja MNE fasa 2 sedangkan sokongan yang diberikan oleh UMS adalah bagi projek Smart Partnership. Beliau berkata tertuduh juga menipu Timbalan NAB Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS Profesor Dr. Sharif Abdul Kadir S. Omang, bekas pendaftar UMS Datuk Abdullah Muhammad Said yang juga bekas pengerusi U-Link Property Sdn Bhd dan rakannya Muhammad Syukur Muhammad Din. Terdapat keterangan yang mencukupi katanya bahawa tertuduh telah menipu ketiga-tiga mereka dengan mengaburi pemikiran mereka mengenai projek usaha sama Smart Partnership antara anak syarikat milik penuh UMS, U-Link Property dan syarikat milik Peter Anthony iaitu Asli Jati, katanya. Azura berkata ketiga-tiga mereka yang juga adalah saksi pendakwaan juga dikenakan tindakan tata tertib disebabkan perbuatan bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah itu. Azura berkata, tiada isu ketiga-tiga individu itu ingin mengenakan dan meletakkan kesalahan kepada tertuduh semata-mata kerana tiada keterangan menunjukkan bahawa pertuduhan terhadap tertuduh adalah bermotifkan politik sebagaimana yang dibangkitkan oleh pihak pembelaan. Berhubung pertuduhan memalsukan dokumen, beliau berkata walaupun tiada keterangan langsung yang menunjukkan tertuduh melakukan pemalsuan dengan memasukkan pernyataan palsu pada tajuk surat sokongan kepada Kementerian Kewangan, namun terdapat keterangan bahawa tertuduh sahaja yang mempunyai peluang untuk memalsukan surat berkenaan. Katanya, keterangan menunjukkan bahawa Muhammad Syukur, saksi pendakwaan ketiga SP3, telah menaip draft surat di dalam komputer di pejabat tertuduh dan kemudian meninggalkan surat kosong dengan kepala surat pejabat Timbalan NAB Chancellor UMS. Azura berkata, selepas menilai dan menimbang keterangan saksi, pendakwaan dan pembelaan, Mahkamah telah mendapati versi pembelaan adalah penafian tidak konsisten dan pemikiran semula semata-mata. Katanya, penafian tertuduh bahawa dia tidak pergi ke pejabat bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Najib iaitu arwah Datuk Azlin alias pada 13 Jun 2014 dan menyerahkan surat sokongan kepada Azlin tidak berjaya menimbulkan keraguan munasabah kerana keterangan SP3 dan SP8 mengesahkan perbuatan tersebut, katanya. Menurut Azura, terdapat keterangan menunjukkan hanya tertuduh yang mempunyai kepentingan terhadap kontrak kerja-kerja MNE tersebut
Sedangkan SP3 dan SP8 iaitu Profesor Dr. Sharif dan SP9 Abdullah secara konsisten menyatakan mereka hanya terbabit dalam fasa Smartship Partnership antara syarikat milik UMS, U-Link Property dan Asli Jati semata-mata, katanya. Azura berkata Peter bersungguh-sungguh untuk mendapatkan projek berkenaan demi kepentingan dirinya sendiri serta syarikat miliknya iaitu Asli Jati. Katanya, jika dinilai secara keseluruhan, terdapat peluang untuk tertuduh melakukan pemalsuan terbabit, tuan-tuan dan puan-puan, dan tindakan itu dibuat secara tidak jujur. Peter Anthony yang berusia 51 tahun dipenjara 3 tahun dan didenda sebanyak RM50,000 selepas didapati telah bersalah kerana memalsukan surat yang berhubung dengan kontrak kerja penyelenggaraan dan perkhidmatan sistem mekanikal dan elektrikal MNE di UMS. Mahkamah membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara sehingga rayuan di Mahkamah Tinggi terhadap keputusan hari ini selesai. Namun memerintahkan denda RM50,000 itu dibayar pada hari ini. Peter Anthony sebagai pengarah urusan syarikat Asli Jati sendirian berhad didakwa memalsukan surat pejabat Timbalan NAIB Chancellor UMS bertarikh 9 Jun 2014, iaitu memasukkan pernyataan palsu dengan niat digunakan untuk tujuan menipu di pejabat Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri di Bangunan Perdana Putrajaya antara 13 Jun dan 21 Ogos 2014. Pertuduhan mengikut Seksyen 468 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda. Dengar tadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.